Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang kita tahu, pilihan raya umum yang ke-15 hampir pasti berlaku. Segala senario politik yang melanda negara pada ketika ini, segala perbuatan kuasa oleh Pakatan Harapan dan sebagainya memang menjurus ke arah pelaksanaan PRU lebih awal berbanding dengan tempoh yang sepatutnya. Bahkan ada di antara penganalisis politik tempatan menjangkakan PRU ini akan diadakan selepas sidang parlimen yang akan berlangsung pada bulan Julai nanti. Dan walaupun pihak Pakatan Harapan menjangkakan mereka akan kembali menjadi kerajaan mengikut pintu belakang kerana konon-kononnya mereka mendapat majoriti, tetapi kita sangat yakin bahawa yang di-Pertuan Agong serta Majlis Raja-Raja lebih berkenan untuk membubarkan parlimen bergantung kepada nasihat Perdana Menteri Tan Sri Budi Yassin sekiranya kalau senario itu berlaku. Dan baru-baru ini pun Sultan Johor telah memberikan satu amaran bahawa baginda tidak akan teragak-agak untuk membuarkan dua negeri sekiranya kalau perebutan kuasa itu masih lagi terus berlaku di dalam negeri tersebut. Cumanya soalan ini, sahabat-sahabat saya sekalian, sejauh mana kita bersedia? Kita tidak perlu mempersoalkan tentang persediaan parti-parti politik yang bertanding. Itu pandang-pandang mereka lah. Mereka yang bertanding, mereka kena bersedia. Tetapi soalan paling besar sekali ialah sejauh mana kesediaan kita selaku rakyat Malaysia dalam berhadapan, dalam bertemu dengan PRU yang ke-15 ini. Yang paling penting soalannya ialah adakah kita ini telah pun mendaftar sebagai pengundi? Itu satu isu yang sangat besar sebenarnya daripada dulu hinggalah kini. Sama ada kita ini memang dah mendaftar sebagai pengundi ataupun kita ni cuma bising dekat sosmed, bising dekat media sosial, tetapi kita langsung tidak bertindak seperti mana sepatutnya, mendaftar sebagai pengundi dan turun mengundi. Ada juga yang mendaftar sebagai pengundi dah, tapi tak turun mengundi. Ada yang daftar sebagai pengundi, turun mengundi tetapi bukan di tempat yang sepatutnya. Banyak sekali perkara. Jadi melalui video yang ringkas ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya dengan ini menyeru kepada anda semua di luar sana. Tolong pastikan anda buat 4 perkara ini sekiranya anda benar-benar mahu berhadapan dengan PRU yang ke-15. Tidak kira siapa pun anda. Perkara yang pertama ialah anda kena daftar sebagai pemilih. Nak daftar pemilih ni bukannya susah. Kalau dulu mungkinlah kita nak kena pergi ke pejabat SPR ke kan, ataupun tempat-tempat tertentu saja atau tunggu kaunter buka sebagainya. Tetapi kali ini tidak perlu lagi. Kali ini anda boleh pergi saja ke pejabat pos untuk mendaftar sebagai pengundi. Ataupun anda boleh pergi ke pejabat SPR, ataupun jika anda rasa macam susah sangat, anda boleh pergi ke mana-mana cawangan parti-parti politik pilihan anda di tempat anda untuk anda mendaftar sebagai pemilih. Mereka akan uruskan A sampai Z. Mereka mahukan pengundi. Jadi mereka akan tolong pastikan anda berjaya didaftarkan sebagai pengundi. Okey? Yang kedua, dah daftar sebagai pengundi tadi, anda tolong cek dekat daftar SPR. Kalau anda pernah mendaftar sebagai pengundi dulu, tolong cek dekat daftar pemilih SPR, nama anda ini masih ada ataupun tidak. Bukan apa, kita bukan tak pernah jumpa kes dah pernah daftar sebagai pengundi, tengok cek dekat daftar SPR, rupa-rupanya nama dia dah tak ada, dah hilang ataupun dikatakan sudah meninggal. Jadi adalah penting untuk anda periksa kembali dekat daftar pemilih SPR sama ada nama anda sebagai pengundi masih aktif ataupun tidak. Jikalau sudah tidak aktif, dan anda kena pergi ke pejabat SPR untuk membetulkan keadaan. Okey. Yang ketiga, anda dah daftar pengundi. And then anda dah cek daftar SPR, which is nama anda masih ada, alhamdulillah. Anda cek pula betul ke alamat tempat mengundi anda itu seperti mana yang anda mahukan atau seperti mana yang pernah anda daftarkan. Sebab bukan tak pernah jadi tau. Dia mendaftar mengundi dekat Kajang sebagai contohnya. Mendaftar mengundi sebagai Kajang, akan mengundi dekat Sekolah Kebangsaan Jalan Riko sebagai contohnya. Tengok-tengok, bila tengok daftar SPR, dia disepak keluar kena mengundi dekat Tenom, Sabah. Macam mana tu?
Kadang-kadang kita takut juga berlakunya glitch, gila-gila. Orang kata apa, gila babi lah, ayat mudah. Dalam daftar SPR ini menyebabkan nama kita tercampak ke sana ke sini dan sebagainya. Ataupun mungkin ada sindiket yang tidak bertanggungjawab menggunakan IC kita dan juga nama kita untuk didaftarkan sebagai pengundi hantu di tempat-tempat lain. Jadi anda kena cek betul-betul adakah alamat yang didaftarkan kepada anda dalam daftar pemilih SPR tersebut adalah bertepatan dengan alamat yang telah anda daftarkan ataupun tempat yang anda berhajat ingin mengundi. Jikalau tak betul, sekali lagi anda kena pergi ke pejabat SPR untuk membetulkan keadaan dan bawalah apa-apa bukti sebagai contohnya bil api ke bil air ke sebagainya untuk bukti anda menginap di tempat tersebut. Yang keempat, tuan-tuan dan puan sekalian, yang paling penting juga, katakanlah anda telah mendaftar mengundi. Kemudian anda selama ini memang anda duduk di Kuala Lumpur, katakan anda duduk di Gombak. Tengok-tengok alamat mengundi anda masih kekal dekat kampung anda, sebagai contohnya Kelantan. Dan anda juga merupakan seorang pengundi PAS. Macam mana kita tahu? PAS dekat Kelantan ni insya-Allah lah tak ada masalah untuk menang. Apatah lagi dengan kita sudah pun bergabung dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, lagilah kita tidak ada saingan langsung di Kelantan mudah-mudahan. Jadi anda tahu dah, anda tak perlu balik kampung pun insya-Allah PAS boleh menang. Jadi tolonglah ubah alamat mengundi anda ke tempat anda tinggal sekarang. Ubahkan alamat mengundi anda ke tempat yang anda bermastautin sekarang ini. Sebab Kelantan mungkin dah selamat, tetapi di Gombak, di Kuala Lumpur ini, kita masih lagi memerlukan undi-undi anda untuk memastikan anda mengundi Perikatan Nasional, Muafakat Nasional insya-Allah, untuk pastikan yang kita berjaya untuk menguasai kursi-kursi bandar pula. Kita selama ini menang di kursi luar bandar kerana ramai orang yang duduk di bandar tetapi bila mengundi, mereka memilih untuk mengundi di kampung. Buat apa? Anda duduk dekat Kuala Lumpur, anda duduk dekat KL, anda duduk dekat Gombak, anda duduk dekat Shah Alam. Patutnya anda kena mengundi tempat anda duduk di situ. Kerana itulah parti-parti lain mudah saja menang dekat bandar-bandar besar. Kenapa? Kerana pengundi-pengundi yang menyokong PAS dan juga UMNO sebagai contohnya, mereka akan balik ke kampung masing-masing. Jadi, jika perkara itu terjadi, kita harapkan supaya anda tidak lagi mengundi dekat kampung anda, tak perlu susah payah balik kampung, jimatkan duit dan sebagainya, undi sahaja di KL. Undi sahaja di Selangor. Tukarlah alamat mengundi anda dekat mana-mana pejabat pos ataupun pejabat SPR yang berkaitan insya-Allah. Ataupun sekali lagi, anda boleh minta tolong kepada parti-parti pilihan anda dekat cawangan masing-masing untuk mereka tolong ubahkan alamat mengundi. Boleh dilakukan, tak ada masalah. Yang penting, anda kena mengundi di tempat anda bermastautin. Itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat wajib. Jikalau anda ingin memastikan Perikatan Nasional menguasai bandar-bandar besar, bandar-bandar utama, that is the thing that need to be done. Itulah benda yang sepatutnya kita kena lakukan. Okey? Dan jikalau anda ada anak-anak yang telah pun mencapai usia had mengundi, daftarkan mereka sebagai pengundi. Ajarkan mereka tentang politik tanah air. Jangan kesampingkan mereka. Jangan anggap, engkau ni budak-budak, tak perlu cerita politik lagi. Benda ni mainan orang tua. Tidak. Sekarang ini, budak-budak pun ada suara untuk mengundi. Saya tidak pasti sama ada 18 tahun itu telah pun dikuatkuasakan ataupun masih kekal 21 tahun. Tetapi jikalau anda ada anak berusia 18 tahun, cubalah sahaja mendaftarkan beliau sebagai pengundi. Dan jikalau tak boleh, then after that kita tunggulah 21 tahun. Tapi at least anda kena cuba. Kerana apa? Kerana kita nak meramaikan pengundi. Kita mahukan pengundi-pengundi yang akan menyokong Perikatan Nasional serta Muafakat Nasional ini bertambah dan ramai. Parti-parti lain sibuk dengan kempen menambah pengundi di kalangan bangsa mereka. Kenapa tidak kita? Sedangkan kita ini adalah majoriti di Malaysia ini. Kita menguasai hampir 2/3 daripada jumlah keseluruhan mereka yang ada dekat negara ini. Jadi sepatutnya suara kita ini lebih terguna pakai. Jadi pastikan our majority counts. Paling penting, daftar sebagai pengundi dan mengundilah di tempat yang betul. Tetapi sekiranya lah, kalaulah di tempat tinggal anda sekarang, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional insya-Allah akan menang dengan mudah. Tetapi di kampung anda memerlukan bantuan anda untuk menentang parti-parti lain, dan masa itu tidak ada masalah untuk anda pulang ke kampung untuk mengundi kampung anda. InsyaAllah. Mana-mana saja, yang penting Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional menang di tempat-tempat yang memang susah untuk dimenangi. Apatah lagi menang di tempat-tempat yang insya-Allah hampir pasti kita akan menang.
Jangan lupa daftar sebagai pengundi. Jangan lupa periksa daftar mengundi anda dan jangan lupa tukar alamat mengundi anda sekiranya anda selama ini terpaksa balik ke kampung, tetapi kali ini kita memang minta jasa baik anda untuk mengundilah di tempat tinggal anda, memastikan kemenangan Perikatan Nasional di bandar-bandar besar pula pada kali ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendaftar sebagai pengundi dan jalankanlah tanggungjawab kita kepada negara. Bye-bye.